Dan semuanya saya pesan diri saya dahulu dan tuan-tuan sekalian, please tarik handbrake daripada maksiat now. Sekarang juga tak boleh lagi. Kalau kau masih berleluasa dengan maksiat, kau satu langkah advance. Nauzubillah, daripada derhaka menjadi pada kufur tau. Jangan kita nak kecam apa ni tak senonoh, apa ni bikin begini. Kenapa pula bangsa Melayu kita ya? Pasal orang Melayu ni targetnya. Orang Melayu banyak nikmat, orang Melayu tetap iman. Orang Melayu yang kita dengar akan jadi pejuang akhir zaman. Betul tak? Orang Melayu yang akan pertahankan Islam. Kerar nak rosakkan anak Adam, menyesatkan anak Adam, supaya sampai sudah tahap mana dia di kalangan masyarakat kita. Yang disuruh menari joget-joget sudah ada, yang disuruh minum arak sudah ada, nauzubillah, yang disuruh sampai keluar daripada agama Islam sudah ada, sampai menzahirkan dia punya keluar daripada agama Islam pun sudah ada, nauzubillah min zalik. Apa salah boleh keluar pula lepas satu ya? Kerana tembok pertahanan kita dah dapat pecah, dah dapat ditembusi. Macam tembok Yajuj wa Majuj lah. Yajuj wa Majujnya dah ada belum? Dah ada. Dah jahat belum? Dah jahat dah. Cuma belum terkeluar. Sampai maksa keluar satu, terpecah saja temboknya, satu keluar, satu ikan keluar, satu ikut keluar. Allah, rupanya Yajuj wa Majujnya akan apabila keluar nanti, itu kiranya last event of hamba-hamba Allah Ta'ala yang jahat-jahat begitu. Itu penuh closing rupanya. Itu kira saki-baki rupanya. Itu kira saki-baki sebetulnya. Sebelum keluar yang itu, akan keluar yang lebih dahsyat sebelum itu. Dajjal and the group. Sebelum keluar Dajjal and the group, mukadimahnya yang kita lihat yang begini-begini ni. Keluar satu. Tembok pertahanan agama dan akidah orang kita dah dapat ditembusi. Satu pecah, satu keluar. Dah ada, bermakna dalam masyarakat sudah ada. Sebelum 4-5 hari yang lalu, sudah ada yang sikapnya gini, sudah ada yang PL-nya begini, sudah ada yang benci Nabi, sudah ada yang benci agama Islam, sudah ada yang terkeluar dan terseleweng ini, sudah ada dan sudah ramai. Hanya belum keluar saja dan baru keluar sekarang ini. Na'udzubillah. Ini kerana tuan-tuan sekalian kita katakan tadi, godaan syaitan, godaan iblis tu bertahap-tahap. Kita layankan tahap pertama, dia naikkan kita tahap kedua. Kita layankan, kita biarkan tahap kedua, dia naikkan tahap ketiga, sampailah tahap yang kita lihat sekarang ini. Bermula dengan maksiat tak dibendung. Bermula dengan cuka maksiat, cenderung maksiat, walaupun belum buat maksiat. Naik kepada pelaku maksiat. Dan pelaku maksiat jadi pelazim maksiat. Kemudian mempertahankan maksiat. Kemudian membela maksiat. Na'udzubillah. Kemudian menghalalkan maksiat. Sampai tahap menghalalkan maksiat, itu sudah terkeluar daripada lingkaran Islam lah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kemudian lepas itu jadi na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi munafik. Masih sebut Islam. Tapi sebetulnya hakikatnya sudah terkeluar. Masih sebut dia, kalau ditanya agama apa, dia bilang dia agama Islam. Suruh syahadat, dia boleh syahadat. Tapi hakikatnya sudah terkeluar. Munafik tu apa? Masih pura-pura, masih nak pakai sebut label sebagai orang Islam. Kemudian daripada munafik akan keluar pula jadi true color dia akan nampak, akan keluar. Itu satu tahap. Bermula dengan maksiat tak dibendung. Bermula dengan maksiat dicenderung. Mula dengan hatinya itu dengan ajaran agama Islam dah mula anti. Dan kenapa Nabi Muhammad yang mereka attack? Sebab perbuatan mereka yang salah selama ni, all this while yang salah ni semua satu demi satu tahap. Yang mengatakan salah siapa? Syariat Muhammad. Yang mengatakan mereka tak betul siapa? Syariat Muhammad. Yang selalu buat mereka kena kecam orang dengan saudara mara, dengan sahabat, dengan apa semua, tak diumpamakan orang siapa? Syariat Muhammad. Jadi mereka rasa syariat Muhammad ini yang menyusahkan dia, Muhammad yang dia attack dulu. Muhammad dia attackkan dulu, na'udzubillah. Dengan bermain-main dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, satu tahap dengan maksiat tak dibendung, dia naik sampai begitu ya. Dia naik sampai begitu daripada satu tahap daripada cenderung menjadi pelaku maksiat sampai jadi fasik, sampai jadi munafik, sampai jadi na'udzubillah jadi kafir, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah ada, tinggal tunggu nak keluarnya satu. Sebab tu satu keluar. Beraninya sudah sampai tahap begitu. Kenapa? Ketipisan pertahanan, mereka rasa kalau aku keluar pun dah tak ada apa-apa lagi sekarang.
dah boleh dah tak membahayakan mereka lagi. Allah, sebab itu mereka dah keluar. Dan kenapa pulanya timbul pulanya mereka berani kutuk Nabi Muhammad? Pasal dah ditaburkan ideologi itu dalam masyarakat. Nabi Muhammad just normal human being, tak ada apa-apa istimewa. Nabi Muhammad tak boleh disanjung-sanjung, nanti kau jadi macam Nasrani, puji-puji Nabi Muhammad macam orang-orang Nasrani puji Nabi Isa. Nabi Muhammad laki-laki biasa saja. Bukankah firman Allah Ta'ala disebut qul innama ana basyarum mislukum, ditafsirkan ayat itu sebagai begitu saja. Nabi disuruh katakan aku manusia biasa seperti kamu, tapi mafhumnya Nabi luar biasa, tak macam kita. Nabi tak macam kita. Kalau macam kita dah terima wahyu ke? Kita akhlak mulia macam Nabi ke? Sudah tentu tak sama. Sudah tentu. Nabi itu menunjukkan kemuliaan. Dengan Nabi disuruh mengaku aku orang biasa macam kamu, sedangkan Nabi sangat luar biasa. Itu menunjukkan tahap tawaduk Nabi very high. Itu hadis bukan untuk kita lowkan Rasulullah, tapi bahkan dengan itu firman Allah Ta'ala bukan untuk kita lowkan Rasulullah, bahkan firman Allah Ta'ala itu membuat kita makin naikkan lagi Nabi. Allah Ta'ala mentakdibkan Nabi dengan begitu, dah begitu tinggi kedudukan Nabi, disuruh katakan aku sama dengan kamu. Itu menunjukkan level tawaduk Nabi very high, bukan untuk kita makin rendahkan Nabi, bahkan makin tinggikan Nabi SAW. Pasal ini ideologi dah ditaburkan sana sini. Kalau berselawat atas Nabi salah, bikin maulid Nabi salah. Jadi Nabi itu, pada mencintai Nabi itu ada perkara yang salah dan tak betul, dan perkara ini di-pick up oleh orang-orang fasik ini. Kalau di-pick up oleh orang-orang biasa, dia jadi tak suka selawat. Kalau dia jadi tak suka selawat, dia jadi tak begitu cinta Nabi, tak begitu mendalam cinta kepada Nabi. Di-pick up oleh orang-orang fasik begini, menjadi beginilah tu jadinya tu. Jadi dengan Nabi dia berani cakap Nabi begini, Nabi sekian, na'udzubillah. Di-pick up oleh orang-orang biasa saja, jadi setakat tak cinta Nabi, tak sayang Nabi, tak umpama Nabi biasa gitu. Di-pick up oleh orang jahat bikin apa? Orang jahat biasanya apa? Maki, cerca. Dan kau taruhkan ideologi gitu terhadap Rasulullah, di-pick up oleh mereka, maka Rasulullah dikecam jadi apa gitu. Dipakainya orang jahat. Kalau satu benda lah dikasihkan kepada satu orang, tengok orang apa. Kalau satu barang lah dikasih pada budak-budak, dibikin main di tunggang langgang. Satu barang dikasih kepada orang gila, dipecahkannya. Satu barang dikasih kepada orang yang sempurna akal, dijaga baiknya. Ideologi yang sebegini jatuh pada tangan orang-orang fasik begini, pada orang-orang na'udzubillah, orang yang tak bukan begini. Maka disambutnya mereka, dinurture-nya dalam diri mereka, sampai keluarlah sikap-sikap begini semua tu. Na'udzubillah, ada tak ada untuk selamatkan diri kita. Kalau termampu oleh kita, tampal baliklah dinding itu, biar jangan sampai next siapa keluar. Sebab akan nanti ada next batch. Kita semua dalam target syaitan untuk jadi next batch tau. Apabila keluar Dajjal nanti berbondong-bondong orang keluar daripada agama Islam, na'udzubillah min zalik ya. Kita semua tak boleh tidak, kita kena bentengi. Kalau kita boleh patch back balik ini tembok pertahanan umat Islam, patch back balik maksiat kita bendung kalau kita termampu. Kalau tidak, dalam diri kita bentengi. Kita katakan Ya'juj wa Ma'juj dibentengi dengan apa? Dengan tembok bimetal. Tembok tembaga dituang dengan apa tu? Steel dalamnya ya. Jadi kita nak benteng ini kena tembok 2 lapis. Tembok jauh daripada maksiat dan kukuhkan dengan amalan, dengan akidah dengan kuat. Selamat nanti insya-Allah. Tak boleh tidak, kena bentengi diri kita. Berlindung. Kalau dah ada dalam masyarakat kita semua, kita pun na'udzubillah akan jadi target. Anak-anak kita juga, ahli keluarga kita juga. Tak boleh tidak, waktunya dah sampai dan jangan kita anggap enteng lagi. Dan semuanya saya pesan diri saya dahulu dan tuan-tuan sekalian, please tarik handbrake daripada maksiat now. Sekarang juga tak boleh lagi. Kalau kau masih berleluasa dengan maksiat, kau satu langkah advance. Na'udzubillah, daripada derhaka jadi pada kufur tau. Na'udzubillah min zalik. Kena taubat pada Allah Ta'ala. Jangan kita nak kecam apa ni tak senonoh, apa ni bikin begini, apa begini. Behind all that, iblis ada. Dia yang merancang, dia yang tengok, dia perhati kita. Alah, macam ya. Kau kutuk dia konon. Yang dia buat tu rencana aku. Yang kau buat kat rumah pun rencana aku juga hari-hari. Tiap-tiap hari kau tengok gambar haram dalam handphone. Tiap-tiap hari kau bikin perkara-perkara haram. Tanpa orang tahu semua tu. Pun rencana aku juga. Dia buat rencana aku ini, kau buat rencana itu. Satu nanti akan sampai pada matlamat aku. Dia daripada jalan sekian, kau daripada jalan berwenang-wenang dengan maksiat, akan sampai juga pada matlamat aku nanti ujungnya, iaitu apa? Taat padaku dan kufur pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Selamatkan, tarik handbrake daripada segala maksiat.
Kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bukan nabi kita dah dikutuk orang tau. Nabi kita dah cerca orang tau. Iblis dah buat orang kutuk nabi kita. Iblis dah buat orang cerca nabi kita. Iblis dah perkotak-katikkan agama kita. Kita masih nak ikut rencana iblis lagi ke? Masih nak layankan nafsu kita yang direncana oleh iblis lagi ke? Taubat, insaf, tarik diri tuan-tuan sekalian supaya kita selamat, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perkara kecil ya. Ini bukan perkara hanya segelintir-segelintir. Ini perkara menunjukkan benteng pertahanan kita sudah dapat ditembusi. Ibarat di Ajuj wa Ma'juj dah keluar satu, bermakna dah ada di balik tembok pertahanan kita orang-orang begini. Tinggal tunggu nak keluarnya satu saja. Dah sampai rupanya waktunya dia keluar. Kenapa pula bangsa Melayu kita ya? Kita tak dengar pula di Pakistan begini. Kalau ada kan sampai juga kan ya. Tak dengar pula di negeri-negeri lain begini. Sampai beraninya sampai sangat-sangat tahap begini. Pasal orang Melayu ni targetnya. Takkah kita dengar betul ya? Orang Melayu ni kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang dapat sebab setiap yang dapat nikmat tu pasti akan dihasad. Orang Melayu banyak nikmat, orang Melayu tetap iman. Orang Melayu yang kita dengar akan jadi pejuang akhir zaman. Betul tak? Orang Melayu yang akan pertahankan Islam, orang Melayu yang kiranya sempurna agamanya. Puji, pergi Mekah paling baik orang Melayu. Pergi apa? Betul, memang betul, tak nafikan. Maka orang Melayu yang jadi targetnya, nak dirosakkan, nak direnapkan. Supaya Melayu sendiri tak rasa bangga dengan keislamannya. Sehingga Melayu sendiri drop dia punya semangat dia. Alamak, nak ngaku-ngaku Melayu pun malulah kerana dalam masyarakat aku ada gini. Lah, yang jahat-jahat, yang tak betul. Islam tetap betul. Melayu tetap kena jadi betul, tak boleh tidak. Jangan sampai patah semangat kita nak perjuangkan agama Allah Taala, mempertahankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai patah semangat kita ya. Ini semua tu nak melemahkan kita dari dalam. Salah satu beberapa daripada anggota kita dah rosak, jadi kita rasa semuanya rosak, membuat patah semangat kita. Jangan patah semangat kita. Kuatkan, berhenti daripada maksiat. Jangan layan iblis dari sekarang. Sebab itu semua rencana dia balik, itu semua tu rencana iblis. Rencana iblis nak menyesatkan anak Adam, apatah lagi anak Adam di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi anak Adam di kalangan umat Nabi Muhammad daripada kalangan bangsa Bani Jawi, nak dirosakkannya ya. Hati-hati tuan-tuan sekalian, setiap satu daripada kita jaga benteng kita.